Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey, hari ini insya-Allah kita tengok tajuk kita. Okey, tajuk kita hari ini adalah kedudukan wanita di dalam Islam. Okey, tajuk kita kedudukan wanita di dalam Islam. Okey. Kita terus kepada status. Kita nak tengok status wanita sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, wanita dipandang sebagai satu komuniti yang diremehkan dan tidak berharga. Wanita hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi naluri kehaiwanan dan menggunakannya untuk memenuhi kehendak hawa nafsu kaum lelaki. Oleh sebab itulah Islam menetapkan dan mengatur naluri manusia dengan perkahwinan. Islam menolak keras dan tidak mengakui penilaian wanita sebagai manusia yang bersifat syaitan ataupun sebagai bahan permainan sahaja. Islam mengangkat nilai wanita kepada martabat dan darjat yang setinggi-tingginya. Bahkan Islam menegaskan wanita dan kaum lelaki dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari asal yang satu dan sama, iaitu tanah. Tiada apa keistimewaan dan perbezaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Islam, wanita tidak berhak memiliki, berbuat, mengemukakan sesuatu pendapat dan tiada hak untuk memikul tanggungjawab bersama kaum lelaki. Islam menempatkan kaum wanita sesuai dengan tanggungjawab sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial yang merdeka dan perlu dihormati. Di sini disenaraikan status wanita di zaman sebelum Islam. Kalau kita tengok pertama, wanita sebagai punca kesialan dan kejahatan. Kalau kita tengok sebelum Islam, wanita telah digambarkan sebagai makhluk yang dicipta untuk mengundang kejahatan, fitnah dan menjatuhkan maruah serta nama buruk keluarga dan kaumnya sahaja. Bila lahir sahaja anak perempuan, bermakna keluarga tersebut akan ditimpa kecelakaan kerana ia akan melakukan perbuatan jahat dengan lelaki dan melahirkan anak luar nikah. Yang tu yang pertama sebelum kedatangan Islam. Seterusnya kita tengok. Yang kedua, wanita dianggap sebagai punca kemiskinan. Maksud apa di sini? Wanita diibaratkan sebagai Dewi Tuhan yang akan membawa kemiskinan di dalam kehidupan sesebuah keluarga. Yang ketiga, wanita menjadi lambang habuan seks. Sebelum Islam, wanita ni menjadi lambang habuan seks. Menjadi pegangan hidup masyarakat jahiliah dan mempercayai wanita adalah pemuas nafsu lelaki dan tidak lebih daripada itu. Antara lain, boleh ditukar milik untuk kepuasan hawa nafsu lelaki. Yang lain juga, wanita telah disarung dengan pakaian yang menaikkan nafsu lelaki sebagai penyanyi, sebagai penari, tukang urut
dan akhirnya menjadi habuan lelaki. Okey, yang keempat, hak wanita dinafikan. Okey, wanita dilarang menuntut ilmu dan hanya dikurung di dalam rumah. Okey, antara lain wanita dilarang menuntut sebarang keadilan, melainkan hanya diberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal sahaja. Wanita dinafikan di dalam pewarisan harta dan hak pendidikan. Tu sebelum kedatangan Islam. Okey, yang kelima, sebagai habuan pertaruhan. Sebagai habuan pertaruhan dalam sesuatu pertandingan, wanita akan dijadikan hadiah dan dimiliki seumur hidup. Okey, yang kelima, yang keenam, menjadi daya penarik. Okey, menjadi pelaris bagi sesuatu perniagaan. Okey, dan yang ketujuh, wanita dianggap tidak berguna. Wanita dianggap sebagai benda yang tidak bernyawa dan boleh diperlakukan sewenang-wenangnya. Wanita dianggap sebagai anak syaitan dan penyebab malapetaka. Dan yang ketujuh, wanita diperagakan sebagai ratu cantik. Wanita yang memiliki rupa dan tubuh yang cantik telah dipertandingkan sebagai haiwan tanpa pakaian. Yang ke-8, wanita adalah hamba dan barang dagangan. Mereka menjadikan wanita sebagai hamba dan perempuan simpanan bagi golongan kaya dan berpengaruh. Okey, itu adalah sebahagian senarai ringkas kedudukan wanita di zaman sebelum Islam. Okey. Kalau kita tengok setelah daripada kedatangan Islam, maka Islam, okey, Islam naikkan status wanita. Okey. Jadi apa yang Islam buat? Kalau kita tengok zaman jahiliah, sebelum kedatangan Islam, wanita dianggap sebagai makhluk yang hina. Suami bagi wanita hamil anak perempuan akan terlebih dahulu membuat persediaan, menggali lubang, menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup untuk mengelakkan mendapat malu dan menanggung beban hidup dan kemiskinan di kemudian hari. Amalan membunuh anak perempuan hidup-hidup bagi Arab jahiliah adalah sesuatu kebaikan dan anak lelaki adalah satu kebanggaan dan kegembiraan. Okey, jadi Islam datang. Pertama sekali, Islam mengangkat martabat wanita. Datangan Islam merubah segala penghinaan, penindasan dan kezaliman yang dilakukan kepada kaum wanita. Islam telah mengangkat martabat wanita, mengembalikan kedudukannya, dimuliakan, dikembalikan hak yang telah dirampas dan diiktiraf oleh lelaki dalam kehidupan. Wanita juga diberikan kedudukan yang sama sebagai individu dalam masyarakat. Menurut Islam, yang membezakan manusia bukan lelaki ataupun wanita, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat yang membawa maksud ayat yang ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, di antaranya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah orang-orang yang bertakwa di kalangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okey, yang kedua, status wanita telah kedatangan Islam. Islam meletakkan wanita sebagai pembina masyarakat. Islam meletakkan wanita dalam 3 kategori penting mengikut keupayaan, iaitu sebagai ibu, isteri dan juga anak perempuan. Okey, ibu diletakkan tempat yang paling tinggi selepas Allah dan Rasul.
Bagi wanita Islam yang berkahwin, mereka mempunyai hak tersendiri sepanjang perkahwinannya. Sama seperti lelaki, serta masing-masing mempunyai tanggungjawab dan peranan terhadap keluarga. Ibu, isteri, anak perempuan. Dan masyarakat. Dalam masyarakat juga, dia boleh jadi guru. Dia boleh jadi pengasuh. Dia boleh menjadi pemimpin, penasihat, perawat dan lain-lain lagi. Dalam semua sektor. Okey, jadi bila datang Islam, Islam meletakkan wanita ini sebagai pembina masyarakat. Okey. Sebagai seorang Islam, wanita perlu mempunyai penghayatan Islam yang jelas dan keimanan yang kukuh supaya dapat dimanifestasikan keimanan dan juga jiwa Islam dalam ibadah, dalam akhlak, pergaulan, pekerjaan dan juga segala aktiviti dalam kehidupan. Ini penting supaya wanita ni tetap menjaga maruah dan kehormatan dirinya dari kacamata Islam, seperti sentiasa menjaga aurat, sentiasa menjaga tutur kata dalam pergaulan, menjauhkan segala maksiat, mendekatkan diri wanita kepada menjauhi wanita daripada melakukan zina, sentiasa bersikap positif dan berdaya saing sesuai dengan kesucian dan kemuliaan agama Islam. Okey, jadi status Islam, okey. Bila Islam ni datang, status wanita ni diangkat. Okey, Islam letakkan wanita ni juga sebagai pembina masyarakat. Okey, seterusnya kita nak tengok ciri-ciri khas bagi wanita. Okey. Ciri-ciri khas bagi wanita. Okey, ciri-ciri khas bagi wanita yang solehah. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna di antara mereka yang beriman ialah yang paling baik budi pekerti, dan yang terbaik antara kamu ialah mereka yang paling baik terhadap keluarga. Okey, riwayat At-Tirmizi. Okey, pertama sekali kita tengok di sini. Okey, wanita yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Okey, ciri-ciri wanita solehah yang pertama, mestilah seorang wanita itu taat kepada Allah dan Rasul. Okey, yang kedua, ciri-ciri wanita solehah, mentaati dan menyenangi hati ibu bapa. Okey, jadi seorang wanita solehah ni sentiasa mentaati dan menyenangi hati ibu bapa. Okey, semasa belum berkahwin. Jadi orang yang patut dia taat sebelum kahwin ni ibu bapa. Okey. Okey, setelah berkahwin, okey, wanita solehah ni mestilah mentaati dan menyenangkan suaminya. Okey. Jadi bila dah kahwin, dia kena jaga kehormatan diri ketika ketiadaan suami. Okey, bagi yang berkahwin. Okey. Jadi ketaatan bagi perempuan tu, bagi wanita tu, mesti taat suami melebihi ibu bapanya setelah berkahwin. Okey, kena taat kepada suami dahulu. Okey, yang seterusnya, memiliki sifat kesederhanaan. Okey, ini juga adalah ciri-ciri wanita solehah. Memiliki sifat-sifat kesederhanaan, tak melampau, tak membazir, tidak berlebih-lebihan, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Okey, yang kelima, wanita solehah juga mestilah menjaga aib, menjaga aib suami kepada orang lain. Bagi yang telah bersuami, dia kena taat pada suami dan kena jaga aib suami. Okey, yang seterusnya mestilah menjaga aurat. Okey, wanita disuruh menutup aurat dan kecantikannya kecuali kepada suami. Okey, saudara terdekat, pembantu rumah dan kanak-kanak yang belum
belum mengerti erti tentang seks. Okey. Yang seterusnya, yang ke-7, memiliki sifat sopan santun. Okey, perempuan ni, wanita yang solehah ni juga kenalah bersifat sopan santun, lemah lembut, berakhlak mulia. Okey, yang ke-8, menjaga batas pergaulan. Okey, mesti jaga batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Yang ke-9, ciri-ciri wanita solehah, wanita yang memiliki sifat malu dan menjaga pandangannya. Okey, jadi perempuan pun kena jaga pandangan dia. Okey. Dan yang ke-10, wanita yang penyayang dan memiliki sifat-sifat keibuan. Okey, itu di antara 10 senarai ciri-ciri wanita solehah. Okey, berikutnya kita tengok kepada ciri-ciri wanita yang buruk akhlak. Okey, ciri-ciri wanita yang buruk akhlak. Okey, pertama, okey, wanita yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasul. Okey, perempuan, bagi wanita yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasul dikategorikan sebagai wanita yang buruk akhlak. Okey, yang kedua, wanita yang besar nafsunya daripada segi materialistik. Okey, jadi nafsu dia berkehendak pada materialistik tu besar. Okey, yang tu juga dikategorikan sebagai wanita yang buruk akhlaknya. Dan yang ketiga, wanita yang terpengaruh dengan kehidupan duniawi. Wanita yang mudah terpengaruh dan tertipu dengan keindahan dunia. Okey, juga dikategori sebagai wanita yang buruk akhlak. Okey, yang keempat, wanita yang hilang malunya. Okey, wanita yang mendedahkan aurat kepada bukan mahram. Okey, juga dikategori sebagai buruk akhlak. Dan yang kelima, wanita yang suka menunjuk-nunjuk. Okey, wanita yang suka menunjuk-nunjuk perhiasan pada tubuh badannya. Okey, adalah ciri-ciri wanita yang buruk akhlak. Dan yang keenam, wanita yang derhaka kepada suami. Okey, juga dikategori sebagai ciri wanita yang buruk akhlak. Okey, yang ketujuh, okey, wanita yang derhaka kepada suami. Dan yang seterusnya, wanita yang tidak mahu berhias untuk suaminya. Okey, dan juga suka bersiar-siar. Okey, dia tak berhias untuk suami, dia berhias untuk orang lain. Okey, juga dikategori sebagai orang yang buruk akhlak. Dan yang seterusnya, wanita yang banyak tidur, mengumpat dan mengadu domba, juga dikategorikan sebagai wanita yang buruk akhlak. Okey, yang berikutnya, wanita yang durhaka kepada suami. Okey, wanita yang durhaka pada suami juga dikategori sebagai wanita yang buruk akhlak. Dan yang terakhir, bagi ciri kategori wanita yang buruk akhlak, wanita yang mencintai selain daripada suaminya. Okey, jadi juga dikategorikan sebagai buruk akhlaknya. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada kedudukan lelaki. Okey, kedudukan lelaki. Okey, kedudukan lelaki. Kedudukan lelaki dan wanita. Okey, hari ini kita nak tengok lelaki dan wanita masing-masing mempunyai peranan yang telah ditetapkan. Mereka juga dipertanggungjawabkan antara satu dengan yang lain. Dari segi tanggungjawab itu pula, ada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dengan cara yang tersendiri. Seseorang lelaki, seseorang isteri misalnya, dikehendaki untuk mentaati suaminya dalam segala hal, selagi tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si suami akan mendapat layanan dan ketaatan daripada si isteri.
Sebagai imbangannya, si suami bertanggungjawab pula untuk mendidik dan melindungi isterinya. Sekiranya kedua-duanya dapat menjalankan amanah dengan sebaiknya, maka tiada anugerah yang lebih besar lagi layak buat mereka, melainkan redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga di dunia, iaitu ketenangan dalam rumah tangga, dan syurga yang kekal abadi adalah di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, kita terus kita nak tengok kedudukan lelaki. Okey. Kedudukan lelaki bujang menanggung dosanya sendiri. Apabila sudah baligh, maka dosa gadis bujang ditanggung oleh bapanya. Lelaki yang berkahwin menanggung dosanya sendiri. Dosa isteri, dosa anak perempuan yang belum berkahwin, dan juga dosa anak lelaki yang belum baligh. Okey, jadi tu kedudukan lelaki. Jadi lelaki bujang setelah mana dia baligh, dia kena tanggung dosa dia sendiri. Kalau perempuan yang belum berkahwin, bapa dia lah yang akan tanggung dosanya. Okey. Yang seterusnya kita tengok, lelaki bertanggungjawab terhadap 4 wanita. Okey, pertama isterinya. Okey, yang kedua ibunya. Dan yang ketiga, anak perempuannya. Dan yang keempat adalah saudara perempuannya. Okey, itu adalah kedudukan lelaki. Dia kena bertanggungjawab terhadap 4 wanita. Okey, kedudukan dia kena tanggung 4 wanita. Okey, seterusnya kita tengok, suami diwajibkan memberikan nafkah pada isteri dan anak-anak. Isteri tidak diwajibkan menyara keluarganya. Walaupun begitu, isteri boleh membantu. Haram bagi suami bertanya pendapatan isteri, lebih-lebih lagi menggunakan pendapatan isteri tanpa keizinannya. Jadi kalau pendapatan isteri, okey, jadi isteri kalau nak bagi boleh. Kalau dia tak mau bagi pun tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya, seorang lelaki perlu berjihad fi sabilillah. Jadi bagi seorang lelaki wajib pada diri dia untuk berjihad fi sabilillah, untuk menjaga agama Islam. Okey. Dan yang kelima, lelaki adalah pemimpin kepada wanita. Okey, Allah jadikan lelaki ni adalah pemimpin kepada wanita, ketua kepada sebuah keluarga, dan wajib melindungi, mendidik dan memandu keluarga ke arah pembentukan keluarga Muslim yang sejati. Itu adalah kedudukan lelaki di dalam Islam. Seterusnya kita tengok kepada slide berikutnya. Kita tengok kedudukan perempuan pula. Okey, kedudukan perempuan. Pertama sekali, auratnya lebih susah dipandang, dijaga berbanding lelaki. Jadi perempuan ni aurat dia susah nak sentiasa menutup aurat. Okey, lelaki tak susah, perempuan susah. Kalau keluar rumah perlu menutup aurat. Okey, perlu meminta izin daripada suami apabila mau keluar rumah. Tetapi tidak sebaliknya bagi lelaki. Wanita seumpama permata yang mahal, di mana ia perlu dilindungi dan juga dijaga dengan baik. Okey, yang seterusnya, kedudukan perempuan menerima harta pusaka kurang daripada lelaki. Wanita menerima harta pusaka kurang daripada lelaki. Tetapi harta itu menjadi milik peribadinya dan tidak perlu diserah kepada suaminya. Manakala lelaki menerima pusaka, perlu menggunakan hartanya untuk menyara anak dan juga isterinya. Okey, dan yang ketiga, wanita perlu taat kepada suami, tetapi lelaki wajib taat kepada ibunya sahaja. 3 kali lebih utama daripada bapanya. Okey, bukanlah ibu adalah seorang wanita. Jadi ibu ni adalah seorang wanita. Jadi selepas Allah dan Rasul,
Okey, Allah SWT letak seorang wanita untuk ditaati. Siapa? Itulah ibu. Okey, ibu bagi seorang lelaki. Okey, wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. Tetapi setiap saat dia didoakan oleh segala haiwan, malaikat dan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Dan matinya jika kerana melahirkan adalah syahid kecil. Manakala dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa-dosa yang dia buat, dosa-dosa kecil tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkannya. Okey. Dan yang kelima, wanita wajib mentaati kepada suami serta menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita yang menunaikan tanggungjawabnya akan menerima pahala berjihad fi sabilillah, seperti mana lelaki yang mengangkat senjata untuk membela agamanya. Dan yang terakhir, kedudukan wanita dipertanggungjawabkan dengan 4 lelaki, iaitu pertama suaminya, yang kedua ayahnya, yang ketiga anak lelakinya, dan yang keempat adalah saudara lelakinya. Seorang wanita boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang disukainya, cukup dengan 4 syarat sahaja. Pertama, sembahyang 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya. Okey, itu bagi perempuan. Okay, Allah Ta'ala bagi mudah kepada perempuan daripada segi masuk ke syurga, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok kepada rahsia pensyariatan perkahwinan. Okey, pertama sekali kita tengok, okey, perkahwinan ni adalah satu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia secara fitrah. Okey, jadi orang yang berkahwin tu dia ikut syariat Allah. Okey, yang kedua, memenuhi tuntutan naluri yang ingin hidup bersama dengan syarat, dengan syara sah di sisi syarak. Okey, jadi itu adalah rahsia yang kedua. Dan yang ketiga, okey, kahwin ni juga, perkahwinan ni juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi satu ibadah kalau berkahwin ni. Okey. Dan yang keempat, menyempurnakan sebahagian daripada agama, dan sebagai lagi adalah dengan takwa. Dan yang kelima, asbab untuk menyambung zuriat. Jadi dengan perkahwinan ni kita boleh dapat zuriat. Okey. Dan yang keenam, dapat menghindari zina dan juga maksiat. Apabila berlaku perkahwinan, kita boleh elak diri kita berlakunya zina dan juga maksiat. Okey, yang berikutnya, yang ke-7, memperolehi kasih sayang sejati dan sah di sisi Islam antara lelaki dan wanita melalui jima'. Kasih sayang ini akan melahirkan kemesraan dan ketenteraman jiwa yang menjadikan ketenangan di dalam rumah tangga. Dan yang ke-8, kaum wanita dan anak-anak dapat dilindungi dalam rumah tangga. Dan setiap pemberian suami akan dianggap sebagai sedekah. Yang ke-10, perkahwinan akan dapat mendisiplinkan diri dengan berperanan sebagai suami dan juga isteri. Okey. Okey, dan yang ke-11, boleh mengeratkan hubungan suami isteri, dua keluarga, dan meluaskan lagi daerah persaudaraan. Jadi dengan kahwin ni melibatkan dua buah keluarga. Jadi keluarga akan bertambah besar. Kan, ramailah kenalan akan kita dapat daripada hubungan perkahwinan ini. Dan yang terakhir, perkahwinan menjadi medan mendapat pahala yang berganda melalui hubungan suami isteri, amalan bantu-membantu, dan juga anak-anak yang merupakan rahmat kepada rumah tangga. Dan slide kita yang terakhir, kita akan tengok tentang dasar-dasar pemilihan calon isteri. Okey, pertama,
kalau cara-cara untuk memilih, dasar pada pemilihan calon isteri yang pertama, wanita yang sempurna agamanya. Kahwinilah wanita itu kerana agamanya. Nabi SAW bersabda, kahwinilah dengan wanita yang baik penghayatan agamanya. Engkau akan memperolehi ketenteraman dalam perkahwinan. Islam menggalakkan untuk memilih calon isteri yang berbudi luhur, indah perilakunya dan baik akhlaknya. Okey, carilah isteri yang beragama. Okey, dasar yang kedua, calon isteri mestilah Islam. Lelaki Muslim diharamkan berkahwin dengan wanita musyrik, kafir ataupun wanita yang bukan pemeluk agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pilih wanita yang Islam. Okey, yang ketiga, calon isteri bukan dari ahli keluarganya. Okey, bukan daripada mahram, orang yang dekat dengan isteri. Okey, dekat dengan suami. Seperti ayah, bapa. Ayah, bapa samalah kan. Okey, adik-beradik lelaki. Okey, jadi tak boleh. Dia kena cari orang yang jauh. Okey. Okey. Islam mengharamkan seorang Muslim berkahwin dengan wanita yang mempunyai hubungan persaudaraan atau hubungan yang berbentuk penyusuan. Okey, adik-beradik lelaki kita tak bolehlah kahwin dengan pak saudara. Tak bolehlah. Itu terlalu dekat. Okey. Jadi Islam mengharamkan untuk kita berkahwin dengan orang yang terdekat mahram kita. Okey, yang keempat, calon-calon isteri mestilah subur, tidak mandul. Islam menggalakkan untuk memilih bakal isteri yang sihat dan tidak cacat sehingga ia memiliki persiapan untuk menunaikan tanggungjawabnya sebaik-baiknya sebagai seorang ibu. Ia boleh dinilai melalui pemerhatian terhadap ibunya ataupun keturunannya. Jadi kalau nak pilih isteri ni tengok kepada bakal mak mertua kita. Okey, kita tengok mak mertua kita tu subur. Okey, anak banyak. Tu suburlah tu kalau anak banyak. Okey. Dan yang terakhir, mengutamakan gadis. Okey, bukannya janda. Okey, bagi lelaki yang orang kata bujang, pilihlah anak gadis kita ketika mencari jodoh. Tetapi sekiranya pihak lelaki mempunyai tanggungan yang banyak seperti saudara mara yang masih kecil dan masih memerlukan asuhan, maka pilihlah seorang janda adalah lebih baik sesuai kerana pengalamannya mengasuh dan menguruskan anak-anak. Okey, jadi setakat tu saja pada hari ini tajuk kita. Okey, Ustaz harap perkongsian yang kita buat hari ini insya-Allah mendapat rahmat dan keridaan Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.